Kita mula selawat dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi? Sambunglah. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Pertama, alhamdulillah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya serta dengan berkat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat ketemu lagi pada malam yang mulia ini, iaitu di alam maya, satu perkara yang baru dalam pergerakan kita. Dia terlebih dulu saya ingin membaca sedikit iaitu tentang pantun, iaitu tentang bersangkutan dengan guru. Mendidik murid supaya ikhlas, disebat perangainya tulus ikhlas, pergaulannya tidak mempunyai berkelas, berbakti bukan meminta balas. Jadi pantun ini adalah membicarakan tentang adalah guru, dan tajuk kita pada malam ini membicarakan tentang guru dan maha guru. Kenapa saya memilih tajuk ini? Yang pertama, dia ada perbezaan di antara guru dan maha guru. Kalau guru dalam silat kita yang diasaskan oleh Al-Marhum Sa'anafi, maka Al-Marhum Sa'anafi memakai gelaran iaitu guru utama. Dan kita memanggil beliau ialah ustaz, kerana dia adalah seorang ustaz yang pengajiannya daripada pondok. Jadi dia tidak memakai gelaran maha guru, kerana maha guru ini kalau kita lihat kedudukannya maha itu terlampau besar, ya. Sebab tu kalau dulu kita lihat itu maha mahasiswa, sekarang ditukar kepada siswa, ya. Jadi dalam pergerakan kita daripada dulu, iaitu kita memakai guru utama. Jadi Al-Marhum Sa'anafi memakai guru utama ini dan akhirnya diikuti oleh guru-guru lain, ya. Jadi dia tidak memakai gelaran maha guru kerana bagi dia maha guru ni satu benda yang terlampau, ialah istilahnya maha, ya. Jadi maha berkuasa, maha mengetahui, jadi maha. Jadi biarlah maha itu kita letakkan kepada yang maha Allah, yang maha berkuasa, yang maha dituju kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam silat kita dipakai sebagai guru utama ataupun dipanggil guru. Saudara yang saya hormati sekalian, bila kita membicarakan tentang bab guru, di dalam apa juga kita belajar, sudah pastilah kita belajar mesti kita ada guru. Ya. Kalau kita belajar satu ilmu tanpa guru, maka yang sudah pasti yang kita bimbang akan dipimpin oleh guru lain. Dia panggil guru syaitan. Itu paling bahaya. Ya. Jadi pastikan dalam apa juga kita belajar, kita pastikan kita ada berguru. Ini memang dituntut sebenarnya dalam agama kita. Ya.
So di dalam kita belajar, bila kita berguru, yang pertama jangan kita membanding ilmu di antara guru dengan guru. Kita belajar di satu tempat, bila kita berguru, maka kita jangan kita bandingkan di antara ilmu guru dengan ilmu guru yang lain. Yang kedua, jangan kita membandingkan di antara guru itu baik dan guru itu tidak baik. Ya. Yang ketiga, jangan kita bila kita belajar, bila kita berguru, jangan kita pandang rendah kepada pengajian orang lain, walau pengajian itu tidak sesuai dengan pemikiran ilmu kita. Ini penting. Dan yang akhir sekali, dalam kita belajar, dalam kita berguru, pastikan jangan kita ada cita-cita kita mengambil tempat guru. Kerana ini telah berlaku dalam sejarah-sejarah silat kita daripada dulu. Ya, bila kita niat kita belajar, kita letakkan kita sebagai murid. Maka jadikan diri kita sebagai murid untuk kita menimba ilmu daripada guru. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bila kita berguru, ya, jadi yang pasti kita muliakan sesiapa juga guru-guru yang kita belajar. Kerana kita, bila kita sebut guru, martabat kedudukan guru itu, dia tidak akan sama dengan anak murid. Itu kena faham dan kena jelas. Bila disebut guru, maka sudah pastilah kedudukannya, darjatnya lebih tinggi daripada murid. Sebab itu, dia boleh jadi guru. Ya, kalau ilmunya, kedudukannya sama dengan anak murid, yang pasti dia tidak boleh jadi. Ya, saudara yang saya hormati sekalian. So dalam kita belajar, pertama kita muliakan guru-guru kita. Ya, dan kita kena faham, kita kena jelas, jangan ada satu peringkat iaitu menjadi sebagai satu, meletakkan guru itu sebagai satu maksum. Ini salah. Ya, maksum ini dituju kepada para anbiya, nabi-nabi dan rasul. Ya, bila dia tidak melakukan dosa besar dan kecil, itu dikatakan maksum. Jadi kalau guru ini kadang-kadang kita belajar yang dia ada juga melakukan, maka dia kata bukan maksum, dia kata ma'dudum. Peringkat yang kedua, tuan-tuan. Ya, bila dia ada buat kesalahan, dia minta ampun kepada Allah, maka darjatnya, kedudukan ditinggikan oleh Allah kembali. Ini bezanya. So dalam kita belajar, bila cerita bab guru ini, ya, ada yang setengah dikatakan guru yang mursyid lagi sidik. Apa makna mursyid? Mursyid ni makna guru yang bijaksana, guru yang pandai. Ya, mursyid. Yang kedua, guru yang sidik, makna guru yang betul. Kalau betul saja, tidak ada mursyid, tidak boleh. Dia mesti ada dua sifat ini. Ya. Pertama, dia mesti ada guru sidik, guru yang benar. Guru yang betul. Kalau betul saja, ya, dia tidak ada sifat mursyid, jadi tidak boleh. Ya, jadi kadang-kadang anak murid dia akan lebih, kadang-kadang dia naik kepala di atas guru. Kerana guru itu betul saja. Dia mesti kena ada dua sifat ini. Dan apakah ciri-ciri guru ini? Kalau tuan-tuan berjumpa dengan guru-guru mana yang kita belajar? Pertama, ada sifat ini. Ya, bila kita berjumpa dengan guru begini, sekiranya kita ada masalah, kita bertemu, kita berjumpa, selesai masalah kita. Kadang-kadang kita berjumpa, kadang-kadang kita belum bertanya soalan, maka dia akan dah jawab dulu. Yang kedua, kadang-kadang kita tengok, ya, muka pun kita selesai masalah. Inilah guru-guru yang bagus sebenarnya, tuan-tuan, yang boleh mendidik jiwa saudari, yang boleh mengubah diri kita daripada yang tidak baik menjadi baik. Ya, jadi kita muliakan guru-guru kita ini, yang sesiapa juga, yang guru-guru yang telah mendidik, mengubah diri kita, perangai kita yang tidak baik menjadi baik, yang baik dan terus menjadi baik. Ya, muliakan mereka, hormatilah mereka.
Dan seterusnya saudari, apabila kita membicarakan tentang guru, sudah pasti mesti kena ada adab guru. Ya. Bila kita sebagai murid, kita kena kenal pasti adab kita sebagai murid. Bila kita menjadi anak, kita kena pasti kita sebagai anak, bagaimana anak adab kepada ibu bapa. Bila kita orang muda, bagaimana kita adab kita dengan orang tua. Bagaimana dengan adab kita dengan orang tua-tua. Maka sudah pastilah bila biasanya guru-guru ini akan mengajar bukan setakat ilmu, tapi ada adab. Inilah penting saudari dalam kehidupan kita. Ya. Saudari yang saya hormati sekalian, apabila kita membicarakan tentang guru yang sebenar, ya, guru ini di istilah dipanggil guru yang wasil. Apa makna wasil? Guru yang sampai. Bila dia sampai, dia menyampaikan kepada kita. Bila guru yang wasil, contoh dia sampai ke Singapura. Dia sampai ke Singapura, maka dia boleh cerita Singapura kedudukan begini. Kenapa dia cerita begitu? Kenapa dia menyampaikan begitu sedap? Karena dia telah sampai, dia dah sampai, dia dah wasil ke tempat tersebut. Kadang-kadang kita belum sampai, tapi kita bercerita Singapura begini. Orang tanya kepada kita, adakah kita dah sampai? Kita belum. Berdasarkan orang cerita, maknanya kita belum sampai, mana kita bohong. Ya. So dalam kita belajar saudara, carilah guru-guru begini yang boleh mengubah diri kita, bentuk diri kita daripada keras kepala jadi lembut, daripada tak taat menjadi taat, daripada tak tahu apa bertambah ilmu. Cari, belajar sungguh-sungguh. Ya, hormati betul-betul, muliakan betul-betul guru. Karena guru-guru ini tuan-tuan, kadang-kadang kita berjumpa, kadang agak sukar kita nak berjumpa. Tapi kita mintalah kepada Tuhan supaya kalau tuan-tuan jumpa guru-guru begini, jangan ditinggalkan. Karena dalam belajar dengan berguru begini, dia ada dua ilmu yang kita akan belajar. Yang pertama dipanggil ilmu iktisabi. Apa makna itu ilmu iktisabi? Apa yang kita usaha, Tuhan akan beri. Kita belajar, usaha, Tuhan akan beri kepada kita. Itu dia dipanggil ilmu iktisabi. Apa yang kita berusaha. Yang kedua dia namakan ilmu laduni. Ilmu kurnia. Mungkin tuan-tuan bertanya kepada saya, ada tak ilmu kurnia? Ada. Cuba tuan-tuan lihat di antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini diperintah belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini menceritakan ilmu laduni. Sedangkan Nabi Khidir adalah Nabi sahaja. Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Ulul Azmi pula diperintah belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Cuba tuan-tuan tengok. So bagaimana kita nak memahami ini, konsep ini? Ya, yang ini saya akan jelaskan kemudian. Yang saya nak cerita pada malam ini ialah ilmu laduni, ilmu kurnia. Dan ada juga orang menceritakan tentang mempelekehkan ilmu-ilmu laduni. Dia kata, mana ada lagi zaman begini? Ada, tuan-tuan. Contoh kenapa dikatakan kurnia? Kita sebagai cikgu, kita mengajar student ada 30 orang di dalam kelas. Cikgu yang sama, buku yang sama, kitab yang sama. Tetapi kenapa 30 orang tidak dapat nombor 1? Ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3 dan ada nombor 30. Kenapa? Ini dikatakan kurnia. Ya, sebab tu ilmu kurnia tuan-tuan tak boleh belajar. Tuhan beri kepada mereka. Bukan wahyu. Wahyu ni kepada Nabi dan Rasul. Dia panggil ilmu kurnia ni ilmu laduni yang diberi kepada orang-orang yang tertentu. Boleh tak kita belajar? Tak boleh. Ni Tuhan kurnia.
kepada seseorang yang dikenaki oleh Allah Ta'ala, maka diberilah ilmu-ilmu ini. So, bagaimana kadang-kadang ilmu Qur'an ini? Kadang-kadang dia bercakap menyampaikan ilmu itu, tuan-tuan, cukup seni. Ya, dan kadang-kadang kita sedap kita mendengar. Ya, jadi ilmu ni dipanggil ilmu kurnia yang Allah Ta'ala berikan kepada insan-insan yang terpilih sahaja. Ya, yang saya bicarakan ialah bersangkut dengan guru. Ya, bila kita belajarlah. Kadang-kadang kita belajar. Minta maaf cakap. Bila kita habis belajar, ada kita bersalam dengan guru. Ada kita bagi tahu kepada guru, terima kasih ilmu kita belajar. Maka kita tidak laksanakan begitu. Itu menunjukkan maknanya adab kita amat kurang dalam kita menghormati, apatah lagi memuliakan guru-guru kita. Karena ilmunya, khazanah-khazanah ilmu banyak. Mutiara-mutiara ilmu banyak dengan guru-guru ini. Hanya mungkin masa ataupun bagaimanakah cara-cara kita untuk belajar, untuk menampakkan atau menambahkan ilmu-ilmu yang kita belajar. Kalau kita berjumpa dengan guru-guru ini, tuan-tuan, makin kita belajar, makin kita tak tahu. Makin kita belajar, makin kita tidak tahu. Sepatutnya kita makin belajar, makin kita tahu. Ya, inilah konsep dia, tuan-tuan, dalam kita belajar. Mudah-mudahan kita carilah, ya, dalam apa juga kita belajar, pastikan kita ada guru. Ini harapan saya kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar daripada Malaysia yang berada di luar negara. Ya, belajarlah sungguh-sungguh. Ya, mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah baik. Ini harapan saya kepada saudara-saudari. Jangan selama ini kita belajar, kita mempelekehkan guru-guru kita. Kita hina guru kita. Kita hina guru-guru yang kita belajar. Jangan. Saya masih ingat, ketika saya ikut dengan ayahanda saya, itu almarhum Ustaz Nafi, balik Kedah. Walaupun guru-gurunya tidak ada, sudah meninggal dunia, tetapi beliau tetap memuliakan keluarga guru-gurunya. Beliau balik, beliau ziarah isteri guru-gurunya, memberi hadiah, khususnya pada bulan Ramadan, memberi sesuatu cendera hati kerana dia memuliakan, walaupun itu bukan gurunya, tetapi itu adalah isteri-isteri guru. Maka inilah pengalaman saya belajar, saya dapat melihat bagaimana dia memuliakan keluarga-keluarga gurunya. Inilah ilmu-ilmu yang penting, saudara-saudari, dalam kita belajar. Ya, jadi kita ambil itu bersangkutan dengan bicara guru. Jadi salah satu sifat guru yang bagus, yang baik, salah satunya kalau tuan-tuan kenal, saya baca satu pantun kepada saudara-saudari. Lidahnya fasih tidak terkira, segala penerangan menjadi nyata. Yang gelap terang semata-mata, akhir yang jelek menjadi buta. Maksud di sini, yang mana tugasnya ialah untuk membuka, ya, mendidik anak-anak murid supaya yang tak faham, yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, yang tak reti menjadi lebih reti, yang buta menjadi celik. Inilah peranan tanggungjawabnya. Ya, jadi bagi saya dah lalui menjadi guru ini dah hampir 30 tahun. Saya rasa bukan senang sebenarnya. Ya, sebab itu pengalaman saya dulu bila bersama dengan ayahanda Ustaz Hanafi, dia kata berat, dia cakap perkara ini. Tak semua orang boleh bawa, ya, menjadi guru ini. Bila saya alami, saya rasa memang berat.
Bukan senang sebenarnya nak mendidik manusia ini. Ya, kalau rimau kita didik senang. Kita cari kayu tas, kita pegang, dia dah takut. Kalau gajah, kita cari kuasa gajah, dia dah takut. Tapi manusia, pegang rotan belum pasti dia takut. Ya, susah nak mendidik manusia. Ya, jadi saya dah alami ketika di Johor dan saya dah alami menjadi guru utama, memang berat tanggungjawab ini. Tapi saya terpaksa pikul juga kerana demi untuk silat ini. Ya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, jadi mudah-mudahan saudara-saudari faham, ya, bila kita membicarakan tentang bab guru ini, kadang-kadang bukan senang kadang-kadang kita nak berjumpa guru-guru yang betul-betul yang sedik lagi mursyid. Dulu Armau Ustaz Nafi berpusing satu tanah Melayu sampai ke Singapura. Untuk apa tuan-tuan? Mencari guru. Mencari guru untuk menyimpul apa ilmu yang dia belajar. Khususnya ilmu ketuhanan. Ya, pusing daripada Kedah, pusing seluruh tanah Melayu sampai ke Singapura. Untuk apa? Untuk mencari guru supaya dia dapat membimbing, supaya dapat kenal Allah Ta'ala. Bagaimana cara kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah penting dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan sesedari terus belajar, terus hayati. Ya, supaya kita carilah betul-betul guru yang sebenar yang boleh bimbing kita, jiwa kita, membimbing roh kita. Ya, di dalam jiwa kita ini supaya kita kenal betul-betul, ya, kenal pencipta kita. Ya, kalau tuan-tuan dapat guru yang begini, guru yang sedik, guru yang mursyid, tuan-tuan jangan tinggal. Jangan tinggal. Amat rugi. Ya, dan dia biasa dia akan ala silih berganti. Bila dia kembali kepada Allah, dia akan ada pengganti dan terus pengganti. Ya, jadi mudah-mudahan seselagi belajarlah ilmu, carilah guru-guru yang mursyid lagi sidik. Mudah-mudahan dapat membimbing jiwa kita, membimbing akidah kita, ya, supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. So itulah saya dapat kongsi dengan saudari pada malam ini. Sekiranya ada silap dan salah, saya mohon maaf. Sebenarnya yang tidak baik itu memang datang sebenarnya daripada saya. Yang baik pada hakikatnya datang daripada Allah. Yang sebenarnya baik dan tak baik hakikatnya datang juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Berapa lama? Setengah jam. Ya, setengah jam. Ya, dia bayar setengah jam. Sambung dia. Sudah. Sambung. Nak sambung lagi ke? Saya nak cerita sikit je. Boleh? Saya nak sambung sikit. Bagaimana akhir sebenarnya Allah Ustaz Nabi meninggal dunia. Saya nak betul fakta yang telah diseleweng oleh pihak tertentu mengatakan bahawasanya Ustaz Hanafi meninggal di atas Maidin Kardashian. Saya nak betulkan. Sebenarnya Ustaz Hanafi meninggal dunia di atas peha, iaitu adinda saya Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Haji Hanafi. Ya. Di akhirnya, ketika di akhir hayat, bila dia nak semayang, ketika itu semayang isyak agak lewat, dia balik daripada program, jadi nak jatuh, dia ketika itu
Dia nak semayang, mak saya nak pegang. Dia kata jangan pegang, dia ada wudu. Dan dia semayang, lepas semayang, lepas habis, dia rasa macam rasa tak selesa dan tak sedap. Dia kata. So kita kata, kita panggil doktor, dia kata tak payah. Dia kata, tak perlu panggil doktor, pasal dia nak, dia kata dia nak mati lah. Dia nak balik jumpa Allah Ta'ala. Ya. Jadi apa yang dia bila disebut di akhir itu tuan-tuan, dia sebut la ilaha illallah. Berapa kali? 3 kali. Dia sebut 3 kali la ilaha illallah. Buat. Ya. Dan akhirnya baru meninggal dunia. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang boleh sebut la ilaha illallah, dia sebut man la ilaha illallah min jannah. Nabi sebut barang siapa yang boleh sebut la ilaha illallah, dia mati yang pertama dia adalah ahli syurga. Dan syurga bersama dengan para anbiya. Yang kedua, orang yang boleh sebut la ilaha illallah ini di akhir nak mati, pertama tidak ada azab kubur. Mana bila dia masuk di dalam kubur, dia tidak ada azab kubur sampai ke kiamat. Yang ketiga, dia adalah ahli syurga. Ini Nabi sebut. Ya, sebab itulah kita ketika Ustaz Hanafi ketika hayatnya, dia kata dia kalau dia mati, dia akan masuk syurga. Jadi anak-anak murid tertanya, Habib, ya Ustaz, ya. Saya mati, saya akan masuk syurga. Hampa aku tak tahu. Masuklah saya. Dia kata dia tak tahu. Korang aku tak tahu. Saya masuk syurga. Jadi kita pun fikir, oh maksudnya begitu. Maksudnya barang siapa yang boleh sebut la ilaha illallah, dia adalah ahli syurga. Patutlah dia mengatakan begitu yakin. Bila dia mati, dia kata, aku akan masuk syurga. Rupanya, barang siapa yang sebut la ilaha illallah, dia adalah ahli syurga. So itulah saya dapat kongsi di akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita faham apa yang saya sampaikan. Jadi akhir ini, kita tutup dengan sedikit selawat. Boleh bos? Boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sambung. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fafa'na bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Sekian, terima kasih. Okey. Suara tak ada. Soalan? Boleh bos. Bayar lebih. Buka kan? Boleh. Ini kiri. Bismillah.
Assalamualaikum. Semua sihat ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam guru. Waalaikumsalam. Siapa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi guru. Waalaikumsalam. Sihat ke? Ada soalan. Ada. Putus eh. Putus. Ahmad ada soalan tapi dia chat. Dia kata soalan ni datang daripada nama terpaksa dirahsiakan. Yang menurut guru, saya tahu okey, bagaimana cara seorang murid untuk memuliakan gurunya? Dan soalan daripada Allah. KJC. KJC. Kita dalam kita memuliakan dalam keadaan apapun. Seperti kita memuliakan ibu bapa. Sama aja. Kadang-kadang kita nak muliakan ibu bapa, mesti datang pada guru. Jadi contoh macam kita makan, adab pergaulan. Kadang-kadang guru duduk di bawah, kita duduk di atas, itu namanya tak kena. Kurang adab. Ya. Kalau kita bersalah, tengok muka. Jangan salam tengok ke lain. Itu nama tak suka. Jadi kita belajar bab adab. Baru keberkatan ilmu itu ada. Okey? Boleh? Boleh, bos. Soalan berikutnya. Kalau ada. Okey, Muhammad ada soalan. Nama selawat yang dibacakan sebentar tadi. Okey, nama selawat. Oh, selawat tu. Ya. Oh, selawat Mahathir. Dia kan ada selawat Nur Anwar. Jadi lepas Anwar Mahathir lah. Tak apa, baca je lah. Yang penting kita baca, kita niat muliakan Rasulullah. Itu penting. Ya. Ada lagi? Memang. Semua sekian. Utama pasukan. Okey, soalan Muhammad. Satu soalan buat Tuan Guru, kalau dapat diceritakan antara guru-guru yang pernah almarhum Ustaz Haji Hanafi menuntut dengan mereka, apa kisah yang boleh dijadikan pengajaran dan panduan kepada kami sebagai murid? Saya dapat maklumat macam guru dia Tuan Haji Mat Syarif ataupun panggil Pak Ngah Syarif. Ya, orang dia hebat.
Kalau digari, dia boleh buka gari. Kehebatan dia. Kalau setakat nak bunuh dia 20-30 orang tak boleh. Tapi dia suka kahwin ramai. Difahamkan tak lebih daripada 10 dia kahwin. Tapi ustaz dia mengambil ilmu tapi dia tidak ambil sifat dia. Dia tak ikut. Kerana dia kahwin, dia tinggal-tinggal. Dia kurang sikit bertanggungjawab. Jadi dia ambil yang baik. Dia ibarat macam ikan terubuk. Dia ambil isi je. Itu yang pertama. Yang kedua dengan Pak Jazin. Dia punya dengan guru dia, dia tak berkira. Pak Jazin sebut nak duit sekian-sekian, dia tetap lagi. Saya nak beli benang berpuluh ribu, ustaz usaha. Tapi kebanyakan ustaz tidak menggunakan kepada anak-anak murid dia. Kalau dia ada, dia pinjam. Dia pinjam. Tapi dia bayar balik. Dia mengguna untuk anak murid dia tidak. Jadi ustaz ni, dia ambil yang baik je. Dan dia tidak pernah memplekekan guru-guru dia. Itu yang saya tahulah. Guru-guru dia lain. Yang lain saya tak pasti. Tapi sentiasa dia menghormati keluarga guru dia. Itu yang saya pastilah. Setakat tu yang dia jawab. Okey? Boleh bos. Ada lagi soalan, Bang. Okey. Masa sekolah, saya banyak aniaya dan berlekeh guru-guru. Sekarang saya rasa bersalah. Bagaimana nak hilangkan rasa bersalah ini? Perlukah mencari semua guru-guru itu dan mohon maaf pada setiap mereka? Kalau dia ada kita carilah. Kita jumpalah. Cakap cikgu kalau ada apa salah masa saya belajar dulu, saya minta maaf. Kalau tak ada, jumpa keluarga dia. Kalau tak ada juga, kita doa untuk dia. Dan dapat macam mana masa tu kita tak memais. Tak memais. Tak cerdik. Ya? Boleh? Boleh. Okey. Apakah perkara yang perlu kita hindari supaya kita tidak melupakan guru atau perjuangan? Jadi tak ada. Apakah perkara yang perlu kita hindari supaya kita tidak melupakan guru atau perjuangan? Ikut je lah. Dia kalau kita ikut leh. Pegang sungguh-sungguh. Jangan goyang. Pegang betul-betul. Okey. Ada lagi? Habis. Alright. Okey. Terima kasih kepada semua. Ada. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum Tuan Guru. Banyak pula masuk. Saya tertanya, jika saya gagal dalam pelajaran, adakah sebab saya ada buat salah dengan guru atau saya memang kurang pandai? Dia guru ni tak salah. Kita belajar salah diri kita. Ya, kita belajar. Contoh kita juga dengan Tuhan. Begitu juga. Katalah sesuatu benda tebuan gigit. Kita mungkin kita ada salah. Jadi salah tu daripada kita. Jangan salah orang lain. Salah cikgu, salah guru, salah orang. Tak ramam.
salah kita. Ya. Okey. Last. Okey. Soalan terakhir. Banyak pula masuk. Bagaimana nak bezakan taksub atau memulakan tuan guru? Macam mana? Setengah orang beranggapan bahawa kita seolah taksub dengan guru, sedangkan kita memuliakan guru. Jadi bagaimana kita nak bezakan taksub dengan memuliakan? Taksub ni termasuk kategori sembah. Mana semua buat betul. Ya. Jadi kita kena faham kat situ. Jadi kita muliakan itu bukan taksub. Kita muliakan mak bapak kita. Itu bukan taksub. Kita meletak kedudukan dia tinggi itu mulia. Bukan taksub. Taksub ni maknanya apa semua betul. Itu dia bagi taksub. Ya. Okey. Habis. Laju masuk. Apa dia lain? Last. Okey, last kepada semua. Terima kasih. Berkaitan dengan persilatan. Assalamualaikum yang mulia Tuan Guru. Jika sudi dan izinkan, bagaimana tertib kita hadapi ejekan cemuhan pihak luar kepada pusaka Hanafi supaya jangan terperangkap dengan emosi? Kita tengoklah. Kalau orang ejek, kita jawab. Kita bertanya, kita jawab. Orang bertanya, kita jawab. Jangan orang tanya, kita tumbuk. Salah. Dia tumbuk, kita tikam pun salah. Jadi kita hadapilah benda ni. Tak ada masalah. Benda tu kecil je. Saya lagilah difitnah macam-macam. Bukan ejek je, fitnah. Tapi saya hadapi benda tu dengan tenang. Tak ada masalah. Okey? Boleh. Malam ni seronok banyak soalan. Okey, itu saja bos. Terima kasih. Okey.